Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka tiba-tiba adalah sungainya daripada laban yang tiada berubah rasanya, dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum, dan sungai daripada madu yang jernih, dan tiba-tiba adalah buah delima nya seumpama timba, dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga, dan tiba-tiba pula burungnya seumpama unta. Maka sembah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bahwasanya demikian burung itu baik rasanya. Maka sabdanya, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya, dan bahwasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Kemudian maka melihat pula Nabi. Baik, ini sambung lagi, masih lagi di Sidratul Muntaha, di dekat-dekat dengan syurga, dekat kawasan syurga tu. Kata Nabi, maka tiba-tiba adalah sungainya daripada laban. Nabi nampak ada satu sungai daripada laban. Laban ni susu ataupun yogurt bahasa Arab. Laban, tapi yang terkenalnya laban tu susu lah. Jadi sungai tu sungai susu, airnya tu air susu yang tiada berubah rasanya. Murad yang tiada berubah rasanya itu artinya, kalau fahamnya di dunia ni, susu ni mana boleh lama terbiar. Lama terbiar tak simpan tak dia jadi masam. Adapun sungai susu ni tiada berubah rasanya, muradnya tiada menjadi masam. Maknanya tak akan basi susu tu, sentiasa sedap. Itu maksudnya. Dan sungai daripada arak. Kemudian sungai kedua pula Nabi nampak, sungai itu air dia air arak. Jenama apa tak tahulah, tapi arak. Yang lazat, bukan arak bodoh-bodohnya, arak lazat ni. Yang lazat bagi yang meminum. Boleh minum arak Zat? Boleh. Di syurga nanti tidak ada lagi batasan syarak. Maksud tak ada lagi batasan syarak, maknanya tak ada pantang larang dah. Nak buat apa sekatilah, kan? Maknanya sampaikan arak pun boleh diminum. Asalnya arak hukumnya haram, tapi haramnya tu di dunia, akhirat tidak lagi. Begitu juga babi ke, tak kisahlah apa pun. Jadi dunia ni dia sebenarnya begini. Sebab tu kita kena faham dalam bab ni, ulama kupas kenapa dunia tak boleh minum, akhirat boleh minum pula arak ni. Dia gini, sebenarnya semua yang datang daripada Allah semuanya baik. Babi baik, arak pun baik, sebab Allah yang cipta, kan? Tetapi kenapa diharamkan? Kerana Allah yang haramkan. Tu je cerita dia. Allah yang tak bagi. Contohlah, nak mudah fahamnya begini. Di pondok ni, dari kawasan tanah pondok ni, daripada tanah kat depan sekali kat Tafiz tu, sampailah belakang membawa kepada dekat-dekat dengan rumah Pakcik Bidin, sampailah ke belakang sana, tanah yang baru beli tu, tanam napia tu, sampai habis semua kandang lembu ni. Semua tanah ni tanah sekolah lah, dan semua tanah ni tanah yang baik, tak ada masalah. Dan kalau ikut hukum asal, kita boleh pergi je mana-mana tanah dalam tanah sekolah ni. Tetapi Tok Guru sendiri yang empunya sekolah ni meletakkan kawasan-kawasan larangan. Dia kata sebelah sini muslimat, hampa tak boleh masuk, sebelah sana tak boleh pergi, situ tak boleh pergi. Jadi larangan tu sebab apa? Ke sebab tanah tu ada api, ke tanah tu jahat ke apa? Tak ada. Bukan sebab tanah tu salah, tanah baik.
Tapi sebab empunya tanah melarang, maka larang, tak boleh cakap banyak. Dah kata tak boleh, tak boleh. Sama juga. Kan? Semua yang Allah buat ni, Allah cipta, semuanya baik. Tetapi Allah yang melarang. Bila Allah larang, tak payah cakap banyak lah. Allah kata tak boleh minum arak, tak boleh. Allah kata tak boleh makan babi, tak boleh. Jadi itu je. Maknanya Allah nak menguji ketaatan hamba-hambanya di dunia ni. Bila tengok ketaatannya ditaati, di akhirat nanti diberi apa sahaja yang dia nak. Sehingga kan arak yang asalnya diharamkan Allah di dunia, maka jadi dihalalkan Allah di hari akhirat nanti. Itu cerita ni. Dan sungai daripada madu. Ada satu lagi sungai, sungai ketiga. Airnya tu daripada madu. Yang jernih. Madu jernih pula tu. Makna lawa lah madu. Dalam lawa, sedap pula, manis. Dan tiba-tiba adalah buah delimanya. Kat tepi-tepi sungai tu ada pokok delima. Dan buah-buah delimanya itu seumpama timba. Makna nak ceritanya besarnya buah delima tu seumpama timba. Atau ada pula yang tanya, masa ngaji dululah, ada yang tanya, dah ada buah delima je ke Tok Guru? Takkan nak cerita semua, tebal kitab. Dan buah durian, dan buah manggis, dan buah tembikai. Jenuh cerita bab buah ya. Macam-macam semua buah dia. Dalam Quran sebut, apa yang kamu makan di dunia, ada kamu nak makan di syurga nanti. Maknanya buahnya sama, tetapi lazatnya berbeza dan saiz rupanya pun berbeza. Maknanya buah di sana lebih besar lagi. Kemudian lazatnya pun lebih lazat lagi. Tapi nak cerita salah satunya buah delima lah. Kerana buah delima ni makanan ruji orang Arab. Di samping kurma, buah delima juga adalah salah satu buah kesukaan orang Arab. Jadi dinisbahkan buah delima lah. Adapun buah lain ada juga. Tapi nak ceritanya buah delima saja seumpama timba. Besar dia. Timba tu baldi, sebesar baldi. Besar. Dan demikian lagi segala buah-buah kayu. Tu. Dan macam-macam lagi jenis buah-buah kayu, buah-buah hutan. Maka keluar daripada buah kayu itu segala pakaian isi syurga. Maksud segala pakaian isi syurga bukan baju, tapi maksudnya segala isi syurga ada dalam tu. Maknanya dalam syurga tu nanti macam-macam jenis buah ada. Tu maksud dia. Kamu nak buah apa pun ada, kebun-kebun dalam tu, dalam syurga tu. Dan tiba-tiba pula burung pula seumpama unta. Tu dia, burung besar unta. Burung baru cerita burung besar unta, belum cerita ayam, cerita binatang-binatang lain lagi. Mana burung saja, burung pipit tu kat luar tu macam besar unta. Maknanya nak ceritanya puas lah makan, kerana besar-besar nak makan dalam syurga tu nanti. Lepas tu kita berlapar sikit kat dunia ni tak apalah, sebab nak kenyangnya nanti di hari akhirat. Takut-takut berkenyang-kenyang di dunia, berlapar-lapar akhirat. Itu kita takut. Jadi lebih baiklah berlapar-lapar dunia dan berkenyang-kenyang akhirat. Itu. Maka sembah Saidina Abu Bakar. Maksud sembah sini berkata. Bukanlah masa dekat syurga ni ada Abu Bakar. Tak. Ni masa Nabi cerita dengan sahabat. Tiba-tiba Saidina Abu Bakar pun tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, bahawasanya demikian burung itu baik rasanya. Kata Saidina Abu Bakar, macam mana rasa burung tu? Sedap tak? Bakar tanya. Sahabat kalau cerita bab syurga, tertarik, dia akan tanya sedap ke, lazat ke. Kerana apa? Kerana dengar cerita tu pun hati dah teriang-iang nak ke sana, nak menuju ke sana. Demikian burung itu baik rasanya. Maka sabdanya nyanyi Rasulullah SAW. Nabi pun jawab, dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya. Nabi kata terlebih lazat. Maksud murad sini lebih lazat daripada burung yang kamu makan di dunia. Dan murad kedua, lazatnya itu makin bertambah, bukan makin berkurang. Sebut dalam kitab Sairus Salikin, cerita perihal syurga.
Bila kita makan suapan yang pertama sedap tersangat-sangat. Lepas tu kita makan suapan yang kedua. Suapan yang kedua lagi sedap daripada suapan pertama. Kemudian kita makan suapan ketiga pula. Yang ketiga lagi sedap yang kedua. Maknanya lagi suap lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Kalau ikut graf dia tu makin naik, makin naik, makin naik. Maknanya bertambah sedap, bertambah sedap, bertambah sedap. Dan sampai bila? Sampai bila-bila dia tak akan turun. Dan sama ada turun atau mendata, tidak. Adapun makanan dunia memang suapan kedua lagi sedap daripada suapan pertama. Mungkin kita makan tu makin sedap, makin sedap. Tapi sampai satu tahap bila kita dah kenyang ataupun perut dah penuh, dia akan mendata. Lepas tu kita sumbat lagi, dah kali turun macam tu. Mana? Muntah balik pula. Sebab dah terlampau muak. Tak boleh pergi tak? Macam kek lah. Kita tengok kek, Allah berkrim-krim. Siap dengan bunga-bunga apa semua. Tengok, sedapnya. Krim dia meleleh-leleh krim dia. Kita makan. Kita ingat masa sebelum makan, kita boleh habiskan sebiji kek. Tapi bila makan 2 slice dia boleh. Nah, lah kali yang lain tak boleh. Tak lalu dah. Muak lah. Boleh. Sebab apa? Sebab tu makanan dunia. Makanan akhirat, makin makan makin sedap, makin sedap, makin sedap. Lepas tu masa Tok Guru mengajar dulu, ada orang tanya, habis bila nak berhenti Tok Guru? Dan kalau makin sedap, makin makan, dah bila nak stop? Dia kata, kita berhenti bukan sebab kenyang, tapi berhenti sebab nak makan benda lain pula, ataupun nak main benda lain. Sebab terlampau seronok. Nak makan ni, orang makan tu pula. Maknanya bukan sebab kenyang. Nah, tapi sebab nak test lain pula. Sebab macam-macam ada dalam tu, dalam syurga tu. Boleh bayang ni lah tak? Tapi macam mana? Itu yang menggerakkan hati untuk menambah amal. Sebab apa? Allah telionya dengan barang syurga. Itu sahabat kata, ya Rasulullah, nak angkat pedang tu, nak pergi perang. Kerana memandang nikmat yang Allah nak beri di sana, bukan di sini. Lepas tu orang Melayu kata bijak sana, bukan bijak sini. Mana bijak sana? Biar kita buat satu benda ni, hasilnya untuk sana. Tu. Jadi sembah Sayyidina Abu Bakar sedap ke? Maka Nabi kata lazat, terlebih lazat rasanya. Dan bahawasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya. Dan Nabi doakan semoga Sayyidina Abu Bakar dapat makan makanan syurga. Kalau Nabi doa Allah, tak ada orang lah paling doanya paling makbul melainkan Nabi. Bila Nabi sebut, habislah kan, sonok sungguh. Yang kita ni tak disebut lagi. Itu kita kena takut-takut. Kita kena buat amal banyak-banyak. Sayyidina Abu Bakar tak apa dah. Kemudian maka melihat pula Nabi SAW akan sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Nabi ada telaga. Telaga Nabi namanya Telaga Al-Kautsar, Suratul Kautsar tu. Dan daripada telaga tu ada sungainya. Dipanggil Sungai Al-Kautsar. Maka adalah di dalamnya 70,000 farsakh. Mengalir ia di atas batu yakut dan zabarjat. Farsakh tu kiraan dalam orang Arab. Maknanya kemungkinan kata guru panjang dia. Kan? 70,000 farsakh. Maknanya nak ceritanya sungai tu panjang dan luas. Maknanya tak payah risaulah, air cukup ke tak, nanti kami semua nak minum, terlampau cukup. Mengalir airnya itu. Kemudian airnya itu pula mengalir bukan atas tanah biasa, atas batu yakut. Maknanya lawa lah. Dia punya bawah dasar dia tu yakut. Yakut tu maknanya mutiara. Dan zabarjat. Dan pada apa tu, tepinya luk-luk yang besar lagi berongga-rongga. Tepi sungai tu pula dekat Al-Kautsar tu, tepi-tepinya tu luk-luk. Luk-luk ni pun sejenis mutiara. Dikatakan warnanya putih, wallahu alam. Kan dia besar-besar luk-luk tu, kemudian berongga-rongga. Maknanya nak cerita sini lawa lah. Macam mana kita pun tak tahu, kita tak pernah pergi lagi. Tapi nak ceritanya sini lawa. Allahu akbar, macam mana agaknya. Dan adalah mengalir ia kepada haud tu telaga. Dan sungai Kautsar tadi mengalir sampai kepada haud Nabi, telaga Nabi SAW. Dengan di saluran
di saluran, dengan di saluran, dan adalah berjananya yakni gayungnya seperti bintang di langit. Nak ceritanya gayung cedok Telaga Kausar tu banyaknya seperti bintang di langit. Kita tengok ke langit tengah malam, berapa banyak bintang. Kita boleh kira tak bintang? Tak boleh, tak dan kira. Duk kira baru sampai 20 terlelap dah. Banyak bintang tu, dan mana nak dan kira. Maknanya nak cerita sini banyak macam tu gayung tu, terlampau banyak. Jadi tak perlu nak risau. Di langit daripada emas. Tuan Guru Haji Zulkifli, Ketua Dewan Ulama PAS Melaka, dia pernah cerita dalam satu liqah fikri di Air Kuning. Dia cerita, dia kata Tok Guru Haji Hadi pernah bermimpi di mana Tok Guru Haji Hadi ini tapi ini sebenarnya rahsia lah. Tok Guru Haji Hadi cerita dengan sahabat-sahabat dia je lah, golongan alim ulama je lah. Supaya menambah yakin perjuangan kita ni di jalan yang betul. Jadi Tok Haji Hadi dia nampak ada satu telaga. Jadi dalam firasat dia itu telaga Nabi lah tu. Dia nampak. Pernah dia nampak ada satu orang lelaki yang sangat bercahaya wajahnya. Jadi itu Rasulullah. Kemudian ada lagi 4 orang sahabat Nabi dekat dengan Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, yang Sayyidina Ali. Tengok Nabi cedok air, Nabi bagi Abu Bakar minum. Nabi cedok air, Nabi bagi Sayyidina Umar minum. Lepas tu Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali. Masa tu dalam mimpi tu Tok Guru Jadi dia tengok daripada jauh je. Tiba-tiba bila dah 4 minum, Nabi panggil, mari sini, Nabi kata. Jadi Tok Guru Jadi pun pergi. Kemudian Rasulullah cedokkan air, diberi minum di atas tadahan telapak tangan Tok Guru Jadi. Tuang air atas tu, Tok Guru Jadi minum. Itu mimpi. Mimpi jadi. Jadi kalau kita masih lagi ragu duduk di belakang kepimpinan ulama, kan, nak cari mana Mahdi pernah mimpi dapat minum air tu. Ada. Walaupun dalil ni tak boleh dijadikan hujah sebagai dalil yang kuat, tapi itu juga menjadi satu petunjuk bahawa perjuangan yang kita buat ni bukan satu perjuangan yang sia-sia, tapi ini adalah perjuangan Islam yang mungkin moga-mogalah insya-Allah diredai Allah dan diredai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka moga-moganya kalau pemimpin kita diberi minum air cedokan Nabi, insya-Allah kita yang mengikut beliau juga akan dapat diberi minum air telaga Kausar Nabi, insya-Allah. Kerana apa kena minum sangat air ni? Dalam satu hadis di dalam kitab Muwatta Imam Malik, siapa yang tak dapat minum air telaga Kausar ni, maka kata dalam tu sebut dia tak dapat bau ciuman bauan syurga. Maknanya nak masuk syurga tak dapat. Jadi penting biar kita kena dapat minum air telaga Kausar Nabi. Dalam hadis tu panjang ceritanya. Kerana ada riwayat yang mengatakan dia dalam bab susunan kronologi hari kiamat ni ada beberapa khilaf. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahawa minum air telaga Kausar Nabi ni last kali. Mula-mula kita apa orang cakap, berdiri di padang mahsyar. Kemudian kita dihisap dulu macam Tok Guru sebut, dihisap barang-barang milik kita. Walaupun halal juga akan ditanya, melainkan yang tak ditanya bila ianya jadi tujuan ibadat. Kalau bukan tujuan ibadat, tujuan saja-saja nak bermewah-mewah, banyak mana pun akan ditanya. Rumah kita, macam Tok Guru selalu sebut, ada 10 helai jubah, 10 akan ditanya. Kan, beli mana, kenapa beli, itu untuk apa, habis tanya. Itu mula-mula. Kemudian yang kedua, akan ditanya bahagian amal. Sebelum apa-apa, pertama dalam amal tu pula, amal yang pertama sekali ditanya semayang dulu. Kalau semayangnya out, yang lain semua out, tak terpakai terus. Haji, sedekah, baca Quran, semua tak pakai. Sebab solat tu umpama bakul, kata Tok Guru. Kalau bakulnya bocor, bubuh apa pun semua jatuh bawah. Jadi semayang tu kena jaga dulu. Barulah amalan yang lain akan diambil kira. Barulah amalan yang lain akan tersimpan elok. Umpama bakul tadi, kalau bakulnya elok,
bubuh sedekah, bubuh ayat Quran, bubuh zikir akan tersimpan elok. Tapi kalau solat pun tak terjaga dengan elok, umpama bakul yang bocor, bubuhlah zikir kuat macam mana pun, bubuhlah derma banyak mana pun, jatuh ke bawah. Jadi kosong juga, tak ada apa. Kemudian ditimbang pahala dosa. Kalau dia berat belah dosa, habis lingkup ada. Tapi kalau dia berat belah pahala, selamat. Kalau berat belah pahala selamat. Tapi kalau berat sama-sama berat, maka akan dicongkil lagi. Apa lagi amalan dia buat? Walaupun sikit-sikit aja. Tengok balik, buka balik kitab buku catatan dia, ada tak amal walaupun sikit dia senyum kat orang apa, ada amal baik sikit berat belah pahala. Maka selamat dia. Kemudian lepas dah timbang-timbang, lalu atas titian sirak. Lalu titian atas titian sirak ni selai rambut dibelah 7 kata Nabi. Tapi bagi orang yang Allah selamatkan, dilebarkan jalannya. Jadi mudah. Ada yang jalan sepatas kilat, ada yang jalan terhegeh-hegeh, ada yang jalan separuh bob jatuh. Katalah dia selamat lintas titian sirak, terlepas. Maknanya dia selamat. Timbang selamat, titian sirak selamat. Bila dah habis titian sirak, barulah nak dijemput minum air telaga Kausar Nabi. Nabi pun panggil, mari sini, minum air telaga Kausarku. Waktu tu dalam hadis tu, sahabat tanya, kalau kami ni engkau kenal lah ya Rasulullah. Kalau umat-umat yang lahir setelah ketiadaanmu, macam mana mu nak kenal? Kami ni mu kenal lah sebab kita sahabat, selalu jumpa. Dah orang selepas ni, lepas engkau dah tak ada, engkau dah wafat, mereka baru lahir, macam mana kau nak kenal? Bijak agak sahabat tanya. Kemudian Nabi jawab, Nabi tanya balik sahabat. Nabi kata, kalau kuda putih duduk dalam kalangan kuda hitam, mu nampak tak kuda putih tu? Nabi tanya sahabat. Sahabat kata, nampaklah awak. Tak nampak kuda putih kan duduk dalam kawanan kuda hitam, mesti nampak. Begitu juga kata Nabi, aku kenal umat-umatku kerana wajah mereka bercahaya, wurrah muhajjalin, kerana bekas-bekas mereka mengambil wuduk. Ambil uduk muka bercahaya, ambil uduk tangan bercahaya, ambil uduk kepala bercahaya, ambil uduk kaki bercahaya. Lepas tu kata ulama, bila ambil uduk, air uduk jangan lap, biarkan ia terus menitik sampai ke tanah. Kerana air uduk itulah akan menjadi saksi, menjadi cahaya kita nanti di hari akhirat, sehingga Rasulullah boleh kenal kita sebagai umatnya. Tapi wuduk yang sah betul-betul lah. Lepas tu kena wuduk betul-betul, jangan buat main-main. Kemudian Nabi pun panggil, mari sini, umat-umatku, minum air telaga Kausarku. Berlarilah semua nak pergi mendekati telaga Kausar Nabi ni, telaga Kausar ni. Sampai separuh jalan, tiba-tiba datang malaikat sekat. Malaikat benarkan beberapa orang. Yang ni boleh, kamu tak boleh. Ini boleh, ini tak boleh. Boleh dikatakan dalam syarah hadis kata separuh tu disekat. Bila tersekat, Nabi tanya malaikat, kenapa sekat umat aku daripada minum air telaga Kausarku? Kemudian jawab malaikat, memang ini umatmu, mereka wajah bercahaya. Bila sebut wajah bercahaya maksud apa? Maksud geng solat, bukan geng snooker. Bukan geng yang apa nama tak hirau bab solat ni. Ni bagus punya orang dah ni. Muka bercahaya, tangan bercahaya, geng semayang dah ni. Bukan calon-calon orang ni, orang yang dah terpilih, terlepas daripada timbangan selamat, terlepas daripada titian sirat selamat. Sampai sini tiba-tiba kena sekat. Jadi Nabi tanya. Malaikat kata memang mereka ni wajah bercahaya, mereka jaga semayang, tak tinggal solat. Tapi ya Rasulullah, setelah engkau wafat, mereka menghalalkan apa yang engkau haramkan, mereka haramkan apa yang engkau halalkan. Bila Nabi dengar malaikat cakap gitu, Nabi kata pergi berambus. Masa Tok Guru baca hadis ni di masa dulu ngaji pondok dulu, meremang bulu roma ni, seolah-olah kita rasa macam kita yang kena berambus tu. Takutnya. Sebab tu kita ingat kita jangan di zon selamat. Walaupun duduk pondok belum tentu selamat. Sebab itulah Tok Guru pesan kita kena duduk di bawah payung ulama.
yakni payung perjuangan Islam. Takut-takut kita semayang-semayang kuat ibadat, tapi kita menyokong orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kita takut kita duduk dalam kelompok orang-orang yang membelakangkan keputusan Allah atau hukum-hukum Allah. Maka bila begitu, walaupun semayangnya hebat, disekat oleh malaikat daripada minum telaga Kausar Nabi. Dan lebih pedih lagi bila Nabi kata pergi berambus, jangan minum air telaga Kausar tu, Nabi kata. Maka dari situlah ulama kata, siapa yang tak dapat minum air telaga Kausar Nabi, maka bau syurga pun diharamkan baginya. Allahu Akbar. Tak berat gitu. Padahal lepas titian syirak dah, lepas timbangan dah, nak lepas dua ni pun payah. Tiba-tiba tak lepas pula telaga Kausar. Jangan buat main. Maknanya susah sungguh nak boleh ke syurga Allah. Lepas tu jangan ingat barang dunia susah-susah pun kita boleh usaha. Kita nak beli rumah banglo 4 juta, boleh. Benda tu tak mustahil kalau kita buat sungguh-sungguh, berniaga sungguh-sungguh, kan? Buat projek betul-betul sungguh, boleh dapat income. Tengok Ustaz Abid Liu, sampai ada kedai dia, kedai runcit dia, kedai jubah dia, boleh, tak ada masalah. Padahal dia dulu orang biasa kak. Maknanya bab dunia logik tu ada kalau kita nak jadi jutawan, nak jadi kaya, walaupun ianya payah. Tapi bab syurga, jangan. Amal banyak pun belum tentu. Sebab amal banyak belum tentu Allah terima. Kalau keikhlasannya tak ada riak dalamnya, sebab tu penting. Sebab tu Tok Guru selalu pesan kepada kita tasawuf tu. Tok Guru basuh hari-hari baca kitab tasawuf. Sebab tu pesan Tok Guru kepada Tok Guru Siddiq Nur, Tuan Guru Haji Hitam, dia kata jangan tinggal baca kitab tasawuf walaupun sikit dalam masa sehari. Mana dalam sehari tu jangan tinggal langsung kitab tasawuf, mesti ada baca juga. Sebab apa? Biar dia ada tazkiyatun nafs, mencuci hati. Supaya biar kita perbetulkan balik segala gerak kerja kita ni benar-benar kepada jalan Allah, seikhlas-ikhlas, semata-mata kerana Allah. Kerana hati ni berbolak balik. Mula-mula ikhlas, lama-lama hilang pula ikhlas dia. Mula-mula bagus, mula-mula masuk pondok niat nak mengaji, lalah kali pesong pula ke lain, kan? Nak berniaga pula. Berniaga tu tak salah, tapi yang kamu tinggal mengaji tu kenapa? Kerana berniaga. Tu. Akhirnya dia lari. Niat asal tu lari. Jadi kena jaga bab tu. Jangan jadi rosak. Baik. Bintang di langit, gayung ni banyak seperti bintang di langit dan sangat bercahaya. Daripada emas, gayung-gayung tu semua warnanya warna keemasan, sebab dibuat daripada emas dan perak. Lawalah nak ceritanya ni, nak cerita pun tak pandai. Emas dan perak, dan tanahnya daripada kasturi. Dia punya lantai dia tu, tanah tu masuk lantai. Lantai dia tu daripada kasturi, maknanya bersinar-sinar. Kan macam kolam ataupun telaga, kan kita tengok daripada atas kan nampak bawah dasar dia. Dia tu nampak bawah bersinar-sinar sebab daripada mutiara-mutiara diciptanya itu. Yang amat harum, airnya pula wangi. Bukan air minum saja, tapi wangi airnya tu. Daripada kasturi yang harum. Kemudian maka keluar Nabi SAW daripada syurga. Ini cerita tadi, panjang-panjang cerita tadi tu semua dalam syurga. Habis dah tu Nabi pun keluar daripada syurga. Dah habis ziarah, dah habis lawat. Maka melihat pula akan neraka. Okey, sekarang Nabi nak pergi tengok neraka pula. Nak pergi tengok neraka. Maka tiba-tiba ada di dalamnya tu ghadbullah. Tiba-tiba ada di dalamnya tu ghadbullah. Apa tu ghadbullah? Kemurkaan Allah. Ghadbu tu marah. Dalam neraka tu Nabi nampak kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tu maksudnya keraslah azabnya tu dalam neraka tu, keras sangat, bukan sikit-sikit. Kan? Sepakat ulama kata azab yang paling ringan dalam neraka ialah diambil batu api neraka, diletakkan, batu tu kecil je, sebesar ibu jari, maknanya lebih kurang gini. Batu kecil tu diletakkan di bawah tapak kaki, menggelegak otak. Makna nak cerita panasnya, satu je batu besar ni
Letak bawah tapak kaki, kepala otak ni menggelegak terus. Tu baru satu, kalau letak dua. Itu azab paling ringan. Tu paling ringan. Kalau paling berat tak payah cerita lah. Tu. Boleh tadi buat bawah ni. Atas seterunya, seteru apa maksud seteru? Seteru tu musuh. Siapa yang musuh dengan Allah, musuh dengan Rasulullah, tak payah nak tanyalah nak masuk mana, memang confirm neraka. Seteru Allah. Dan nikmahnya, jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi, nescaya dimakannya. Betapa dahsyatnya azab neraka ni. Andai kata dijatuhkan apa saja, nescaya lebu. Batu jatuh lebu, besi jatuh lebu. Dan kalau batu besi jatuh lebu, jatuh kita apa macam? Habis. Nak ceritanya betapa panasnya api neraka tu. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai. Okey, cerita neraka ni Nabi tak masuk dalam. Kalau syurga tadi Nabi masuk dalam. Ada pun neraka Nabi tengok daripada luar saja, tak masuk dalam. Jadi daripada luar tu Nabi nampak ada beberapa kaum dia ni makan bangkai dalam neraka tu. Dah lah kena bakar, makan bangkai pula. Maka sabdanya, siapa ini ya Jibril? Nabi tanya, Jibril ni siapa makan bangkai ni? Maka katanya, inilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat. Siapa yang ngumpat-ngumpat orang, maka dia akan makan daging kawan yang diumpat. Makan daging kawan diumpat. Melainkan kawan dia dah maaf. Lepas tu, dosa dengan manusia tak boleh settle dengan Allah. Dalam kitab Hidayatul Salikin sebut, dosa dengan manusia settle dengan manusia. Dosa dengan makhluk settle dengan makhluk. Dosa dengan Allah settle dengan Allah. Maksud macam mana tak boleh settle dengan Allah? Bukan Allah tak ada kuasa memaafkan, Allah kuasa segala-galanya. Tapi Allah serahkan maaf tu pada orang yang dianiaya itu sendiri. Jadi kalau kita ada 4 orang, kita kena pergi jumpa tuan orang tu dan kata, aku takut-takut aku ada ngumpatmu dulu, tolong maafkan, kalau tidak aku makan dagingmu. Kena cakap. Dan dia kata, tak apalah aku maaf, cuma aku nak sepak agak sekali, kata. Kena terima. Nampak suruh hang ngumpat ni kan. Kawan tu sakit hati tak? Kan. Sebab tu jangan ngumpat orang. Tapi di sini dalam kitab Sairus Salikin ada umpat yang dibenarkan. Namanya ngumpat juga, tapi dibenarkan syarak. Tapi tak banyak lah. Antaranya ngumpat yang dibenarkan, mengumpat orang yang buat maksiat ataupun buat benda salah secara terang-terangan dengan niat tujuan supaya orang lain jangan ikut dia. Faham tak? Contohnya satu orang tu menghina Islam, menghina institusi tahfiz dan membela pula Arab. Dan orang ni dia hina agama tu bukan sorok-sorok, bukan dia celah-celah kampung, bukan kat kedai warung dia cakap. Dia cakap tu di media masa. Cakap tu di alam maya, di Facebook, cakap sehingga semua orang boleh dengar cakap dia, boleh baca ayat dia. Jadi ini mendatangkan bahaya pada Islam. Kan? Menjatuhkan maruah Islam. Maka kita boleh sebut nama dia di khalayak ramai. Jangan jadi macam orang ni, menghina agama. Boleh tunjuk muka dia ni, jangan. Jangan boleh kata, boleh terus direct kepada dia. Sebab apa? Sebab biar orang kenal siapa orang yang jangan diikut tu. Kalau kita sebut umum je, orang tak nampak. Jadi orang takut-takut ada orang sangka yang dia orang yang salah ni jadi betul. Jadi kita kena terangkan. Tapi tak baik Ustaz. Kalau sok dia jadi baik, sok jadi baik, jangan cakap lagi. Jangan kutuk dia dah sebab dia baik dah. Walaupun kita cakap begitu, tapi dalam hati kita doakan dia dapat rahmat Allah, dapat pengampunan Allah, dapat kembali ke jalan Allah yang betul, supaya dia dapat hidayah Allah. Kita doa begitu. Kan? Tapi perbuatannya kita tak boleh reda, kerana perbuatannya menghina agama. Lepas tu kena jelas. Jadi umpatan macam tu dibenarkan. Dan lagi umpatan kejahatan suami
Isteri boleh cerita, tapi pada siapa? Kepada orang yang nak menyelesaikan masalahnya, seperti qadi, hakim. Dia minta fasakh, nak minta cerai sebab tak tahan dengan perangai suami. Jadi dia boleh cerita dekat hakim tu, nak tuan qadi tu cerita apa suami dia buat. Ni mengadu-ngadu, saya tak tahan dah tuan hakim, saya nak minta cerai, nak minta fasakh. Tuan hakim pun tanya, sebelum saya nak luluskan benda ni, saya kena tahu dulu apa cerita nak minta fasakh. Kenapa, apa kes, cuba cerita. Tak boleh cerita tuan hakim, nanti ngumpat suami dia. Tu orang hakim pun ketuk kepala dia dengan kayu tu. Dengan kayu hakim. Nampak? Ceritalah, yang tu boleh cerita. Cerita-cerita dia kata, saya suruh picit ubat gigi ke atas, dia picit bawah. Saya tak tahan, minta cerai. Yang tu tuan hakim kata, yang tu saya tak boleh lulus lah. Gaduh bak bodoh je. Aku picit hang tahu. Sebab tu tuan hakim kena tanya. Nak tengok juga sebab apa dia minta fasakh. Benda yang tidak munasabah tak boleh. Kan? Tak, dia terajang saya. Ya baru boleh. Guna kuasa hakim. Tu. Jadi bab tu boleh ngumpat. Orang curi motor, dalam kitab sebut orang tu terkenal dengan, dalam kampung ni memang terkenal. Nampak muka dia, kalau dia lalu je depan rumah memang hilang sebiji. Dia lalu tu baru lalu, kalau dia singgah biji. Nampak? Memang terkenal muka dia tu muka curi motor. Satu kampung tahu. Kan? Jadi boleh kita cakap dekat orang lain. Contoh ada orang luar datang, kan, kawan kita datang daripada kampung luar, daripada negeri lain datang singgah rumah kita, dia pakai motor kat luar, motor mahal pula, kan, Ducati parking kat luar. Kemudian nampak kawan muka pencuri motor tu lalu, baik hang simpan motor hang dalam tu, pencuri motor ngumpat tak, itu dibenarkan. Itu dibenarkan kerana semua sudah maklum memang dia tu jahat. Tapi kalau dia dah baik dah, insah dah, tak curi dah motor, pakai jubah dah, kopiah dah, main masjid dah, dia tak curi motor, dia cuma curi duit tabung masjid. Tukar profession. Nampak? Yang tu tak boleh cerita dah. Bab buruk dia yang dulu jangan cerita, sebab dia dah insaf. Jangan cakap lagi curi motor sebab dia dah insaf. Yang masa dia buat, ya boleh cakap. Itu ngumpat yang dibenarkan. Ada pun selain daripada itu tak boleh. Dan kita kena faham apa beza ngumpat dengan fitnah. Ngumpat ni dia cakap benda betul, tetapi orang tu bila dengar tak suka, tu dipanggil mengumpat. Contoh ni je lah, ni contoh aja, tak kata siapa. Contoh, kulit kawan tu, orang tu hitam, kan? Lepas tu masa kawan tu tak ada, sembang-sembang sama geng-geng dia pun cakap, mak tu hitam, kita panggil dia mak tam. Mak hitam. Jadi kalau kawan tu dengar, dia marah tak? Kalau marah jadi ngumpat, walaupun memang dia hitam. Aku bukan bohong, memang betul hang hitam kan, ni realiti dia tu. Realiti tak realiti, ngumpat. Bila kawan tu dengar, dia marah. Tapi kata Tok Guru, kalau dia dengar dia tak marah, memang kita panggil dia mak hitam. Ya. Mak hitam beletung. Ya. Nampak? Dia tak marah, malah memang dia suka orang panggil dia macam tu. Itu tak jadi ngumpat. Dia itu dipanggil, itu yang disebut sebab ngumpat ni merosakkan perasaan orang lain. Adapun fitnah, cerita tu tak betul. Sama ada depan ke belakang, tapi cerita tak betul, fitnah. Walaupun cerita di belakang, kawan tu hitam tadi, tapi dia kata putih. Itu fitnah. Sebab tak betul. Sebenarnya hitam, dia kita kata putih. Itu baru dinamakan fitnah, sebab bercanggah dengan cerita sebenar. Itu biar faham apa beza fitnah dengan ngumpat. Jadi tak boleh buat lebih kurang. Buat lebih kurang, makan daging kawan sendiri, daging orang kita ngumpat. Makan daging manusia geli, kan? Tak payah kata daging orang, daging kita sendiri kita tak gamak nak makan, geli, kan? Dan melihat pula akan Malik yang menanggung neraka. Kenal Malik ni siapa? Malik Nur ke siapa ni? Malik Malik Zabaniyah, penjaga pintu neraka. Ni dia. Dan Nabi melihat Malik tu, malaikat tu,
Yang jaga pintu neraka ni menanggung neraka. Maksud menanggung neraka, dia yang jaga neraka tu, iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya. Ini yang kita cerita tu, Nabi bagi salam, dia tak senyum sebab muka dia masam. Memang daripada mula Allah cipta sampailah kiamat esok, muka dia sentiasa masam, takkan pernah senyum. Kenapa takkan pernah senyum? Kalau dapatlah malaikat Malik ni senyum, nescaya berjoget ahli neraka, kerana mendapat nikmat walaupun sedikit. Senyum tu pun nikmat dah. Tapi Allah tak nak bagi sikit nikmat pun pada ahli neraka, sehingga Allah buat malaikat Malik langsung takkan senyum pada ahli neraka tu semua. Malaikat yang sangat masam mukanya, diketahui akan marahnya pada mukanya. Tengok muka pun tahu yang dia ni marah gila, marah sangat-sangat. Tengok muka pun dah menakutkan. Tengok muka tu pun dah meronta-ronta. Sebab tu bila nak mati ni, fakashafna anka ghita'aka, kan, Allah buka pintu langit. Kalau tempat dia nak pergi tu syurga, dia nampak lambaian bidadari di pintu langit tu. Macam mana? Wallahu alam lah, sebab kita pun tak mati lagi, kan. Tapi kita boleh perasan, kalau siapa-siapa dengar ada orang nak meninggal nazak, cuba pergi sebelum dia betul-betul meninggal. Cuba tengok gerak-geri dia. Biasanya dia akan buka mata tengok atas. Kita cakap apa pun dia tak layan lah. Pandangan dia, mata kita ni kita boleh agak dia pandang jauh ke pandang dekat. Mata hitam ni, kalau pandang dekat, mata hitam ni jadi besar. Kalau pandang tu jauh, mata hitam ni jadi kecil. Jadi orang nak mati, kita akan nampak mata hitam dia jauh, dia jadi kecil. Dia maknanya dia pandang tu satu benda yang jauh ke atas sana, langit lah kot. Fakashafna, Allah buka pintu langit, dia pandang, dia nampak apa? Nampak mana tempat dia nak pergi. Kalau dia orang baik, tempat dia nak pergi syurga, nampak lambaian bidadari. Lepas tu kadang-kadang ada orang mati senyum, dia senyum sebab dia nampak benda yang baik. Bidadari, burung berkicauan, taman-taman yang cantik. Kalau orang yang jahat, dia tengok nampak Malik. Kalau Malik tu senyum boleh tahan lagi, senyum juga boleh balas senyum. Tak, Malik tu muka masam. Macam mana sih? Allah, kalau yang kabut. Tu yang sampai akhirnya kalau kita tengok orang kafir nak mati, meronta-ronta, wah jerit. Sebab apa? Sebab dia nampak mana tempat dia nak pergi. Tu ada satu kisah yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Ini viral dekat dalam WhatsApp, kita kongsikan lah video. Syekh Hisham Al-Burhani dia cerita di Damaskus. Damaskus di mana Damaskus? Syria kan? Di Syria, Damaskus. Ada satu tempat di Damaskus tu, ada satu perkuburan para wali. Dikuburkan di situ wali-wali, ulama-ulama, para syuhada dikuburkan di situ. Ada satu orang, tugas dia tukang gali kubur situ. Satu hari datang satu orang perempuan tua, datang minta buatkan satu lubang kerana ada kematian. Dia gali, kemudian ditunggu, datanglah jenazah. Tapi dia tengok jenazah ni tak ramai orang yang usung dia, beberapa lelaki saja, orang tak ramai ikut, sikit je bawa. Tak apalah, dia tukang gali kubur, dia akan duduk dalam lubang kubur untuk sambut mayat. Jadi bila jenazah tu turun, dia sambut. Bila dia sambut jenazah nak letak di dalam kubur, tiba-tiba Allah buka kasyaf dia, sehingga dia nampak kubur tu terbuka, terus nampak taman syurga. Taman warna hijau, ada burung, ada pokok-pokok, lawa. Dia tengok, dia terkejut, sehingga kan akhirnya dia pengsan. Terkejut tengok tu, pum, pengsan. Jadi orang pelik tengok, pula mati seorang lagi ke apa ni? Ambil air, renjih ni dia terjaga. Kenapa dengan kamu? Orang ramai tanya, kenapa kamu ni tiba-tiba pengsan ni? Orang nak tanda mayat ni, kamu pengsan pula. Dia pun ceritalah apa benda yang dia nampak. Dia kata, saya nampak ni ada taman gini. Orang kampung situ pun tak berapa percayalah. Dia kata, ini halusinasi kamu ni, kamu berangan ke apa ni? Cepat. Tak apalah. Dia pun terus selesaikan, habis. Beberapa bulan kemudian, perempuan yang sama, yang perempuan tua tu datang sekali lagi. Dia kata, cik, tolong gali satu lubang. Baiklah. Dia pun gali. Datang, macam benda yang sama juga, orang tak ramai usung, bawa. Sampai nak letak, sekali lagi benda yang sama berlaku. Terbuka kubur, nampak taman-taman syurga.
Kali ni dia tak pengsan. Dia kawal diri dia, jangan pengsan. Sebab dia dah nampak kali kedua kan. Jadi dia tak adalah terkejut sangat macam yang kali yang pertama. Maka sebelum apa-apa dia panjat atas kubur tu, dia biarkan kejap mayat tu, dia berlari kejar perempuan tu. Kemudian dia tanya, "Man anti? Siapa kamu ni? Nah, dari mana kamu datang? Dan apa yang siapa orang yang kamu hantar jenazah? 2 orang ni. Dulu kamu hantar seorang dah, seorang lagi yang kamu hantar." Kata perempuan ni sambil menangis, dia kata, "Aku ditimpa musibah," dia kata. "Kedua-dua lelaki yang aku hantar ni anak aku," dia kata. "Yang pertama tu pun anak aku, yang kedua ni pun anak aku juga." Kemudian perempuan tu tanya, "Kenapa kamu tanya? Tergesa-gesa kepada aku ni?" Kata penggali kubur, "Bukan apa. Aku nak tanya apa amalan mereka. Kerana setiap kali aku letak mayatnya di dalam kubur, Allah bukakan kepadaku, aku nampak taman syurga dalam kubur ni. Penuh ada kehijauan, ada pokok, ada burung berkicauan. Kan? Aku nampak." Bukan main-main, aku nampak sungguh. Kata Syekh Hisham Al-Burhani, cerita ini bukan cerita dongeng, tapi ini cerita sebenar. Yang diambil daripada penggali itu sendiri. Penggali kubur tu. Kemudian perempuan ni kata, "Tak tahulah amalan apa, tapi anak aku yang pertama meninggal tu, yang mula-mula hari tu, anak aku yang pertama, dia ngaji pondok. Dia mengaji, dia budak ngaji pondok." Kemudian anak kedua aku yang mati ni pula, dia tak ngaji pondok, tapi dia yang tolong bayar anak aku yang pertama ni pengajian pondok ni. Dia yang support, dia bagi duit makan, bagi apa semua. Tergamam penggali kubur ni, bila dia dengar begitu, Allah bayar ganjaran orang ahli ilmu dengan orang yang bantu orang ahli ilmu dengan macam ni punya ganjaran. Dia berhenti kerja gali kubur dia pergi masuk pondok mengaji. Mengaji sehingga naik kesungguhan dia mengaji, diangkat menjadi seorang ulama dan dipanggil Syekh Abdul Rahman Al-Hafar. Sehingga jadi seorang syekh, seorang ulama besar. Dan semua keturunannya dia paksa anak keturunannya untuk mengaji ilmu, sehingga kan semua keturunannya jadi ulama. Sehingga ada seorang cucu dia menjadi ulama besar di Damaskus di Syria bernama Syekh Abdul Razak Al-Hafar. Maknanya nak ceritanya betapa besarnya ganjaran orang mengaji. Tapi kena mengaji betul-betul lah, bukan mengaji main-main kan. Kena ngaji sungguh-sungguh, Allah nak bayar ganjaran. Tapi jangan rasa zon selamat. Pak ni syurga dalam kubur ni. Belum tentu. Itu baru cerita nak menggairahkan semangat kita supaya istiqamah dalam pengajian. Tapi kena jaga adabnya pula. Tak ada adab tak jadi kak. Kan? Takut jumpa Malik lagi. Asal jumpa Malik lah ni. Patut jumpa taman. Jangan jumpa Malik ni. Walaupun dia malaikat, tapi kita tak nak jumpa lah. Sebab kalau jumpa dia, alamat tak baik lah tu. Baik. Jadi muka dia masam dan diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam ia akan Nabi SAW. Kita berhenti sini. Berhenti dekat maka memberi salam ia akan Nabi SAW. Nabi bagi salam. Di situ. Kemudian sikit soalan. Mana set ni? Apa soalan ni? Doa masuk hutan. Ada sahabat tanya, kalau dia mungkin dia ni kembara ke apa, masuk hutan. Jadi dia tanya, doa masuk hutan macam mana? Okey. Kita bagi beberapa amalan lah. Kalau kita masuk tempat baru yang tempat kita tak ketahui, contoh kita masuk hotel ke, homestay ke, ataupun kita tak kenal tempat tu, tak tahu, bukan tempat kebiasaan kita, bukan rumah kita. Sebelum nak masuk tu, sebelum buka pintu tu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca ayat tu. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimah-kalimahmu yang sempurna daripada kejahatan-kejahatan yang engkau ciptakan. Tak kira kejahatan zahir atau kejahatan batin. Kata ulama, siapa amal baca ni, dia dijaga Allah daripada perbuatan jahat manusia ataupun perbuatan jahat bangsa jin ataupun iblis.
Daripada gangguan-gangguan sihir ke apa ke, insya-Allah. Ini ayat pendinding sebenarnya. A'udzubika kalimatillah hitamati min syarri ma khalaq ni. Kalau nak masuk hutan pun baca tu juga. Kemudian antara amalan lain lagi dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca tu sebelum nak masuk hutan tu. Dengan nama Allah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Dengan nama Allah tidak ada yang boleh memberi mudarat dengan kebesaran nama Allah itu. Syai'un fil ardi wala fis sama'i. Apa-apa saja yang di bumi ataupun di langit. Sama'i wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baca ayat tu dan amalkan. Kan? Kita pergi mana ke baca ayat. Kalau kita rasa kurang tenteram, kalau jalan satu tempat gelap dan sebagainya, tiba-tiba bulu roma meremang. Kan? Baca ayat ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jin ifrit pun boleh lari. Kan? Insya-Allah selamat. Antara nak pergi masjid, nak pergi sembahyang subuh, jalan tu gelap lorong tu, tiba meremang, baca. Tapi jangan patah balik, terus pergi. Sambil bismillahirrahmanirrahim patah balik. Nampak? Pergilah terus. Nampak? Takut apa ya? Kan? Tapi jangan mencari-cari. Kita ni suka cari. Suluh lampu tu kok depan lagi suluh pokok. Mana dia? Nak pergi cari jumpalah. Tak payah cari sebab tak tahu dia lah. Kan? Kemudian baca ni. Kalau masuk dalam hutan takut tersesat dan sebagainya, gangguan binatang buas ataupun makhluk-makhluk jin, sebab dalam hutan ni selalunya ada perkampungan jin, banyak jin dalam tu kan, lagi hutan jenis tebal. Baca salamun ala nuhin fil alamin, innaka hamidun majid. Suratus Saffat ayat berapa dah ingat. Salamun ala nuhin fil alamin. Salam ke atas Nabi Nuh pada seluruh alam. Kerana ayat ni kisahnya Nabi Nuh baca masa bahtera tu, nak kan banjir besar tu. Masa Nabi Nuh naik bahtera kan, Nabi bawa binatang-binatang semua, singa, rimau pun semua masuk dalam tu. Jadi kalau binatang ni jumpa sama dia, tak bergaduh ke dia? Mesti bergaduh. Dia ni nak makan dia, ni makan dia. Habis macam ni Nabi Nuh buat? Nabi Nuh baca ayat ni, salamun ala nuhin fil alamin. Binatang dalam tu tak bergaduh seekor. Jadi dari situlah ulama kata nak menundukkan binatang yang buas, baca ayat ni. InsyaAllah dia tak kacau lah kita. Tapi jangan test Gizu Taiping terjun dalam kandang lembu lah, kandang rimau. Salamun ala, belum sampai nuhin. Jangan teh diri. Ini untuk waktu darurat. Bukan nak mencabar-cabar. Jangan main cabar-cabar. Kan? Kemudian satu lagi soalan kedua, iaitu sahabat kita tanya, kalau suami isteri sama-sama kongsi buat loan untuk buat rumah, boleh tak boleh? Hukumnya boleh. Tak ada masalah buat loan. Buat hutang ni asalkan hutang yang dengan jalan syarak lah, jangan ada riba. Buat hutang hukumnya harus, tetapi tidak digalakkan. Sebaiknya jangan berhutang, kerana berat nak menanggung hutang tu. Nak meminta hutang, nak ambil hutang memang senang, nak bayar balik itu bayar. Sebaiknya jangan. Tapi kalau dah tak ada jalan lain, rumah dia tak ada, nak kena gak buat rumah tapi duit tak banyak, terpaksa gak buat loan, boleh. Dia nak loan laki saja buat loan, tak boleh buat loan tinggi. Minta bini buat loan juga, sama-sama buat loan, boleh tak? Boleh. Tapi atas izin isteri itu. Tak boleh paksa. Kan? Kena. Sebab harta ni seikut individu. Harta suami, harta suami. Harta isteri. Bukan harta suami, isteri boleh pakai. Tak boleh. Bukan macam tu. Suami-suami lah, isteri-isteri lah. Dan suami tak boleh ambil hak isteri tak boleh ambil hak suami. Cumanya bila dia buat loan sama-sama buat rumah tadi, itu dipanggil harta sepencarian. Kalau salah seorang meninggal, nanti ada bicaranya bab faraid di Jabatan Agama lah, harta sepencarian. Tapi boleh kan? Kalau isteri tak boleh nak paksa. Sebab tugas mencari rumah ni suami. Suami kena, itu termasuk dalam salah satu nafkah yang suami kena beri, menyediakan tempat tinggal yang diredai oleh isteri. Kalau isteri tak reda, tak boleh.
Tak boleh. Nah, maknanya saya tak selesa lah duduk rumah ni, tak boleh, kena cari rumah lain. Tapi kalau rumah dah sampai 4 tingkat, ada kolam renang, bini kata saya tak selesa lah, tokmu tak selesa. Itu dah selesa lah tu. Tak, ni maknanya kalau rumah dia tu memang ada kekurangan, kita kena bagi keselesaan kepada isteri. Itu nafkah seorang suami. Jadi juga sama juga nak buat rumah tu sepatutnya tugas suami, tapi suami tak berapa nak mampu, minta isteri sama-sama tolong. Kalau isteri setuju boleh, tak ada masalah. Dan kalau betul lah atas nama kasih sayang, bertoleransi lah, berlebih kurang. Jangan ini saya punya. Masa bercinta sedap, memanglah kita sama-sama kongsi ya bang, sweetnya. Nak masa gaduh, ubat gigi picit tak kena tadi tu, nak dia ambil seletik buat ni penjarakan sosial. Sebelah sana abang punya, sebelah sini I punya. Tak guna gak jadinya tu. Dah bergaduh kan. Jadi biarlah berlebih kurang. Suami isteri kan nak hidup sesama sampai ke mati. Buat berlebih kurang dah lah suami isteri kan. Gitu. Kemudian yang ketiganya, sedikit ilmu lah untuk kita kongsi. Kalau kita semayang seorang, lepas tu ada orang makmum datang, sebaiknya tidak berdiri di sebelah kiri, tapi berdiri di sebelah kanan orang yang kita jadikan imam. Kerana itu adab tata tertib solat berjemaah. Orang kedua datang, ni ada hadis. Nabi, dalam satu hadis, Nabi sedang solat, datang seorang sahabat, dia datang terus berdiri di sebelah kiri Nabi. Nabi pegang tangannya dan tariknya ke kanan. Ini menunjukkan dalam hadis ni, kata ulama, Nabi suruh diri sebelah kanan. Sebab tu Nabi tarik tangannya berdiri di sebelah kanan. Kemudian dia diri sebelah. Datang seorang lagi pula nak berjemaah juga, maka dia diri sebelah kiri Nabi. Kemudian Nabi tarik dua-dua tangan, tarik ke belakang. Maknanya Nabi suruh berdiri di belakang Nabi. Jadi dari hadis itulah ulama keluarkan adab-adab tata tertib solat berjemaah, di mana kedudukannya. Kalau kita orang tu semayang betul-betul tepi dinding, mana belah kanan dia dinding, dah jangan, takkan nak semayang sebelah tingkap sana kan. Kita nak ambil kanan juga. Jadi kata ulama, diri di belakangnya, sekira-kira dia tahu kita makmum dia, maka imam berganjak sedikit ke kiri supaya tetap makmum duduk di sebelah kanan. Itu adab dia kan. Itu yang cantiknya lah. Adapun semayang sah, cumanya tidak cantik. Kerana tak cantik, tak kena adab tata tertib solat berjemaah yang dikehendaki seperti mana yang Nabi ajar. Itu saja. Jadi kadar tu dulu pada pagi ni yang dapat kita kongsikan ilmu. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.